Agama, tiada takbir kunut nazilah bukan Islamifobia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim Mohtar menyangkal tiadanya takbir dan kebacaan kunut nazilah ketika sambutan solidariti di sekolah bukanlah satu bentuk Islamifobia. Sebaliknya, definisi Islamifobia ialah salah anggapan terhadap Islam oleh orang bukan Islam. Persoalan larangan takbir dan sebagainya bukan disebabkan Islamifobia, tapi lebih kepada salah faham berkenaan kebersamaan dan solidariti rakyat Malaysia terhadap isu yang berlaku di peringkat global, katanya. Terdahulu, Menteri Pendidikan menggesa semua pihak agar memberi ruang pada sekolah melaksanakan Minggu Solidariti. Berkenaan takbir dan kunut nazilah, Fadilina berkata, jangan susah hati kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab mengapa ia berlangsung dalam suasana aktiviti dibenarkan dan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Naim berkata, kerajaan akan terus menggiatkan usaha penerangan bagi menunjukkan Islam adalah agama berteraskan keamanan, kesepakatan dan menggalakkan keharmonian. Okey. Bagaimanapun, Ahmad Marzuki Syari PN bangun mencelah dan mendakwa salah tanggapan itu juga ada dalam kalangan menteri dengan membangkitkan hantaran Ngah Komeng di Teluk Intan di X. Marzuki merujuk hantaran Ngah berkenaan imej murid memegang senjata mainan ketika program Solidariti Palestin yang mengundang perhatian sebelum ini. Baik, saya nak ulas. Okay. Yang ni pertikaian yang timbul ataupun benda yang ditimbulkan oleh ada seorang pendakwa, saya nak sebut nama dia lah, dan seorang cikgu yang sebelum ini glamour kerana isu PKP, isu ialah pasal PKP lah. Dan dia mengatakan bahawa KPM dan benda ini diulas oleh seorang kawan saya nama Syamgas. Syamgas mengulas perkara ini, mengatakan bahawa KPM tidak pernah mengatakan melarang untuk bertakbir, melarang untuk nak mengibarkan bendera Palestin, melarang untuk nak membuat aktiviti tersebut. Tidak ada larangan, tetapi ada garis panduan tertentu. Kemudian adalah seorang pendakwah ni kata, seorang cikgu ni kata, tak, ini adalah larangan daripada KPM dan sebagainya. Syamgas telah memfitnah, kita akan saman Syamgas. So Syamgas kata, kalau nak saman lah. Saya kata, dan dia tanya saya kata, isu dia, kalau KPM tak keluar kenyataan melarang, apa yang dikatakan sebagai melarang? Sebenarnya yang buat kenyataan salah dialah dia. So saya kata, buat laporan polis terhadap beliau dan pastikan bahawa beliau mendapat pengajaran yang seterusnya. Jangan sebar fitnah yang bukan-bukan. Tuan-tuan, dia macam ni. Kita kena be fair. Bila KPM mengeluarkan arahan, dia keluarkan arahan dalam kapasiti dia melihat bahawa di bawah dia tu bukan semua pelajar di sekolah adalah pelajar Islam. Dia kena lihat macam tu. So, kalau sekiranya sekolah itu majoriti bukan Islam ataupun semuanya bukan Islam, takkan kita nak suruh dibuat kunut nazilah? Takkan kita nak suruh dia bertakbir? Logik lah. Jadi KPM kata, buatlah mengikut kapasiti masing-masing, tetapi tidak diwajibkan bertakbir. Tidak wajib. Tak diwajibkan kunut nazilah. KPM kata buat ikut solidariti masing-masing. Tapi PAS kata, kenapa tak boleh pegang senjata? Yang itu yang tak boleh. Itu antara contoh yang tak boleh. Kenapa nak pegang senjata? Itu soalan dia. Kenapa? Apa yang kita nak ajar murid-murid ni? Kita nak ajar dia manusiawi. Kita doa kepada kalaupun bukan orang kata saudara Islam, contohnya dia bukan Islam. Kita doa kerana dia manusia sama dengan kita. Kita doakan kesejahteraan. Kita kesejahteraan kepada manusia semua. Semoga mereka yang tertindas itu selamat. Tak kisah siapa pun. Baik dia bangsa dan agama apa sekalipun. Kalau dia manusia yang tidak bersalah, kita ajar murid-murid kita berdoa semoga Allah selamatkan mereka. Sepatutnya kita buat macam tu. Dan itu yang KPM terapkan. Tetapi dia katakan, tak boleh, Islamifobia. Apa yang Islamifobianya? KPM kata, ikutlah kesesuaian sekolah asal tidak melampaui batas-batas tertentu. Itu je. Tak ada KPM keluar kenyataan tidak dibenarkan bertakbir, tidak dibenarkan keluar bendera kibar bendera Palestin. Tak ada perkataan itu. So akhirnya jadi satu fitnah. So laporan polis akan dibuat. Terbaru juga, terkini juga, ada dua orang, seorang lah yang dikatakan mengugut Menteri Pelajaran telah pun ditahan polis. Dia katakan mengugut Menteri Pelajaran telah pun ditahan polis di dalam X. Beliau dikatakan hendak you know lah what I mean kan. Menteri Pelajaran dan lelaki berusia 20 tahun itu telah pun ditahan polis. Okey. Tapi ada seorang lagi yang dikatakan melakukan perkara yang sama tetapi kepada Kak Wan. Yang ni masih belum ada tangkapan.
Tetapi laporan polis akan dibuat terhadap beliau kerana perkara yang sama juga menggugur. Tuan-tuan, dia macam ni. Kita nak berbeza pendapat tak ada masalah. Kita tak bersetuju dengan politik, polisi dan sebagainya, tak ada masalah. Itu tak ada isu. Tuan-tuan nak tak bersetuju dengan PLKN, tak setuju dengan polisi, tak setuju dengan bajet, tak ada masalah. Teruskan. Tetapi kalau sampai ke peringkat personal attack, ada geng-geng apa orang kata cyber trooper PN sekarang ni guna personal attack, pergi ketuk rumah geng-geng PH, kononnya nak pergi serang rumah dia dan sebagainya, yang tu personal. But when it comes to personal, jangan pula korang rasa apa orang kata tergugat kalau sekiranya dah kena ambil tindakan, sebab itu dah melibatkan jenayah. Jenayah kita kena bezakan fitnah, jenayah, kemudian perbincangan atau perdebatan polisi. Yang boleh dibenarkan perdebatan polisi. Nak debat-debat, tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan fitnah, kalau melibatkan jenayah, yang tu sudah menjadi masalah. Yang tu wajar diambil tindakan. Nanti tu kata akan ada tindakan selepas ini yang saya akan ceritakan sebentar lagi berkenaan dengan perkara-perkara ini. Okey. Ahli-ahli PH sendiri yang mengkritik Jecom kerana tak cukup nak pergi menyerang pembangkang. Tetapi pembangkang pula menyatakan bahawa Jecom gagal kerana asyik menyerang pembangkang. Jadi menarik, tuan-tuan. Dan yang menariknya adalah yang apa orang kata yang dok sibuk nak pergi attack Jecom sekarang ni bukannya kerajaan, bukannya pihak kerajaan, tetapi pembangkang. Tak menjelaksanakan tugas dengan baik. Saya fikir macam inilah, tuan-tuan. Kalau sekiranya pembangkang sampai bising kerana asyik attack pembangkang, jadi saya boleh kata tahniah kepada Jecom lah kerana melaksanakan tugas dengan baik. Tahniahlah kepada Jecom kerana anda telah menjalankan tugas dengan baik. Tapi to be honest lah, tuan-tuan, mungkin dia orang ingat biar betul KKD atau Jecom ni bawah KKD kot. Mungkin saya tak tahu pastilah, atau saya ni bawah Jecom sebagainya, mungkin. Tapi sebenarnya lillahi ta'ala saya terang, saya bukan bawah Jecom, saya bukan bawah Kementerian Komunikasi Multimedia, bukan, tak ada. Saya setiausaha koordinasi parti, penerangan parti politik keadilan ya. Tapi KKD dan juga Jecom bukan. Jadi bila dia kata bila pembangkang mula panas terhadap Jecom, sebenarnya Jecom berkesan lah. Itu je lah point dia. Sebenarnya betul lah, berkesan lah Jecom tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih pembangkang, dan terima kasih tahniah kudos kepada Prof Bagus lah. Cuma Prof Bagus, saya nak kata jangan terlalu complacent lah. Nampaknya anda telah memainkan peranan dengan baik. Geng-geng Jecom telah memainkan peranan dengan baik, sebab sekarang ini nampak gayanya semakin kepanasan mereka, which is a good thing lah. Kepanasan itu menunjukkan satu usaha dan juga peranan yang baik telah dilakukan oleh Jecom. Okey, tahniah. Itu je. Itu point saya nak nyatakan malam ini. Boleh tuan-tuan ni? Mereka pembangkang tapi mereka suruh bubar Jecom kerana memainkan peranan sebagai pembangkang. To be honest, sebenarnya kalau di peringkat kami nampak Jecom ni kurang berkesan sebagai penghentam pembangkang. Dia mau kepada memperkenalkan kerajaan, which is function memang betul lah. Tetapi nampak gayanya apa orang kata pembangkang terasa lebih panas. So maksudnya kalau yang itu pun yang panas, lagi kami ni lagi hebat lah maksudnya. Terima kasihlah pembangkang, verifikan apa yang kami telah lakukan. Tahniah pembangkang. Baik, seterusnya berkenaan ventilator. Surat siapa harus jawab isu beli ventilator rosak. Menurut laporan PAC, 104 daripada 136 unit ventilator yang dibeli oleh Farman Niaga dari China pada tahun 2020 hingga April 2020 telah didapati rosak. Ini adalah tulisan kawan saya Eddie Nur Ridwan. Dimaklumkan juga oleh kerana ketiadaan kontak perjanjian siapa yang boleh dipertanggungjawabkan atas masalah tersebut. Kelab rakan media siasah Madani Karisma menggesa agar kecelaruan yang berlaku ini ditangani dengan serius kerana ia melibatkan anggaran kerugian berjumlah 13 juta. Karisma berpendapat kelalaian ini juga tidak langsung menggugat prestasi KKM ketika menghadapi COVID-19, membabitkan puluhan ribu kematian. Baik, saya nak ulas sedikit, saya tambah lagi. Kita duk sibuk pasal ventilator ni tuan-tuan, 13 juta. Tapi kita gagal mengetengahkan satu isu 500 juta vaksin yang tak digunakan, yang tiba-tiba dibuang begitu saja. 500 juta tuan-tuan. Yang ni ventilator 13 juta. Ya, kita kena concern juga. Kita kena ambil peranan juga. Tetapi bagi saya kita kena lebih tekankan lagi 500 juta
vaksin yang expired tak digunakan. Yang tu kita sehingga menyebabkan Pharmaniaga mendapat PN17 which is dikeluarkan daripada Bursa Saham kerana performance yang terlalu teruk. Yang itu antara perkara yang wajar kita persoalkan. Ada orang jawab VTT saya, video TikTok saya, dia kata bila saya persoalkan ventilator, KJ dah jawab lah, dia kata ventilator itu bukan masa dia. Tetapi KJ juga jawab mengatakan bahawa dia bertanggungjawab terhadap vaksin yang dibeli tersebut. So yang bab tu kenapa kita tak gembar-gemburkan tuan-tuan, 500 juta vaksin tersebut. Seolah-olah nili-wili dia kata, negara lain pun buat, negara lain pun ada beli lebih dan sebagainya. Kita faham negara lain beli lebih, itu negara hal negara lain. Kita beli dalam keadaan the latest stage, bukan yang baru-baru dulu. Baru-baru dulu itu cerita lain. Yang vaksin yang berlebihan itu, dia beli at the latest stage oleh Pharmaniaga. Latest stage oleh Pharmaniaga. Melibatkan jumlah kos RM500 bilion, tuan-tuan. RM500 bilion. So ketelus ke apa orang kata, ketirisan, bukan saya kata ketirisan. Okeylah kita kata mungkin tak ada ketirisan, tak ada orang ambil, tak ada orang untung. Tetapi itulah masalah dengan ni. Kita tengok ventilator tata kelola. Kalau ventilator 103 boleh tak berfungsi dengan sedemikian rupa, takkan 500 juta tu 500 juta tu pun adalah dimanagekan oleh orang yang sama. So berkemungkinan ada kerosakan, kebocoran tata kelola yang lain yang sebenarnya lagi menyesak dan merosakkan. Yang itu kena sekarang ini kerana apa orang kata, kerajaan sebelum ini kena bertanggungjawab. Sebab itu juga perkara ini harus diketengahkan dan perkara ini harus dibawa ke muka pengadilan. Bagi saya mudah tuan-tuan. Kita kena pastikan bahawa mereka apa orang kata perlu dihadap ke muka, bukanlah pengadilan. Kita kata at least kita buat Royal Commission of Inquiry RCI. Kita kena persoalkan kenapa, bagaimana, apa keputusan ni buat, bagaimana perkara dibuat. KJ pun dah kata dia bersetuju untuk pergi ke hadapan PAC untuk menjawab apa-apa soalan. So bagi saya, kalau PAC mengadakan inquiry terhadap KJ, kalau tak nak buat pun apa orang kata, tak nak buat what do you call that, Royal Commission RCI, Suruhanjaya Diraja, kita buat apa orang kata, taklimat itu secara terbuka. Di bawah PAC tu kita live kan juga, macam mana kita tengok live parlimen sekarang ini. Macam saya cadangkan macam tu supaya diadakan sedemikian rupa. Baik, habis kat situ.